Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dan hari ini kita akan belajar tajuk fa'il. Al-fa'il maksudnya apa? Pelaku. Fa'il ni dalam kumpulan isim yang marfu' adanya 7. Fa'il naibnya suka bergaduh. Okey. Dalam marfu' ya. Jadi fa'il ni maksudnya ialah pelaku, pembuat kepada sesuatu, kata kerja tu, perbuatan tu. Dan kita kena ingat bahawa semua itu kita belajar mubtada' dan khabar kan. Okey, semua mubtada' kena ada khabar. Jadi itu dipanggil jumlah ismiyah. Semua mubtada' kena ada khabar. Maka mubtada' tu isim duduk depan, maka dia jumlah ismiyah, terdiri daripada mubtada' dan khabar. Hari ini kita nak belajar fa'il. Jadi hari ini maksudnya kita belajar jumlah fi'liyah. Fi'liyah yang mana terdiri daripada fa'il dan fa'il. Semua fa'il kena ada fa'il. Wajib ada fa'il. Semua fa'il wajib ada fa'il. Fa'il normal lah ni. Okey, wajib ada fa'il. So maksudnya nak cari fa'il, kena cari fa'il lah. Di mana ada fa'il, di situ ada fa'il. Okey. Okey. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Di mana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Sekarang kita cerita berkaitan dengan fa'il ini. Okey. Contoh dia yazhabu al-muslimu. Yazhabu al-muslimu. Inilah fa'il dah. Ni fa'il. Sedang pergi orang muslim itu ke mana? Ke masjid. Ilal masjid. Okey. So yang penting ini adalah fa'il. Okey. So kalau kita buat 5 soalan scan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kita nak buat 5 soalan scan, kita tanya dulu apakah jenis kalimah tersebut. Nak mula dari sini? Boleh. Mula dari sini pun sekadar ulang kaji yang sebelum-sebelum ini. Ini apa? Mula dari yazhabu fa'il marfu' khalim minal awamil. Kita ulang kaji sambil-sambil. Jangan lupa pula pasal fa'il ni. Walaupun kita cerita pasal isim yang marfu'. Okey, dhammah. Kemudian sebab mufrad. Okey, di sini pula isim marfu'. Okay. Marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia fa'il. Situ duduk dia. Dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab dia mufrad. Okey. Senang kan? So ilal masjid ni tak payahlah. Okey. Jadi inilah fa'il, pelaku. Siapa yang pergi? Orang muslim itu. Okey. Sebenarnya kalau begitu juga dengan contoh-contoh lain lah. Okey, kita terus tengok kepada hukum-hukum fa'il ni. Contoh dia bagi sini. Bolehkah kita guna tazhabani al-muslimatani atau yazhabani al-muslimani? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kerana fa'il ini apa tu? Kerana jumlah fi'liyah ni, fa'il dia kena mufrad saja. Al-muslimatani musanna ke jamak ke, fa'il dia fa'il tetap mufrad sahaja. Kena mufrad je lah. Okey, cumanya kalau fa'il dia muannas, maka kena jadi tazhabu untuk fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi jadi zahabat al-muslimatu, kena muannas. Itu je yang bertukar. Sama juga dengan yang ni salah ni, tazhabani al-muslimatani. Yang ikut pula ini salah, yazhabani al-muslimani. Ini contoh salah. Yang betulnya kat belakang suratnya. Tu contoh yang betul dia ialah yazhabu al-muslimani dengan tazhabu al-muslimatani. Maknanya fa'il dia kekal mufrad. Mufrad saja. Dari segi fa'il dia perlu jadi musanna jamak? Tak. Kalau dalam jumlah fi'liyah. Ya. Yani yazhabu al-muslimani tazhabu al-muslimatani. Okey. Lepas tu dia tanya soalan ni. Contoh dalam musanna kita tulis sini lah. Lagi nampak jelas lagi.
Atau kita ambil kita tulis kat tepi je. Okey, yang tadi jimat masa kita tulis. Contoh kita jadikan dia musanna pula. Al-muslimani. Contohnya yazhabu al-muslimani, dua orang muslim itu pergi ke masjid. Okey. Bila macam ni, bagaimana kita nak i'rab dia? Okey, 5 soalan sekian. Isim, marfu', fa'il. Ya betul, dia masih fa'il sebab kedudukannya ni selepas fa'il ni kan. Okey. Masih lagi fa'il sebab dia yang pergi. Okey, cuma di sini akan berubah. Ya. Berubah apa? Dia marfu' dengan apa? Dia marfu' dengan alif, bukan dengan dhammah dan bukan dengan kasrah ni. Kenapa dia marfu' dengan alif, Ustaz? Sebab dia musanna. Kan? Nampak cara dia tu. Andai kata dia jamak sekalipun, contohnya al-muslimuna. Kita buat al-muslimuna, ramai orang yang pergi ke masjid, orang Islam tu ramai, al-muslimuna. Kalau jamak, atas ni sama, isim, marfu', fa'il. Sini je berubah, dia bukan lagi musanna, jadi dia marfu' dengan waw. Kenapa marfu' dengan waw? Sebab dia jamak. Nampak? Sebab dia jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamakul muzakkar as-salim. Dah. Faham konsep fa'il ni? Mudah. Kalau dia muannas, okey, contoh ni muzakkar. Kalau kita bagi contoh muannas, kalau muannas kita kata tazhabu al-muslimatu ilal masjid, macam tadi jugalah. Okey. Kalau tazhabu ni nak i'rab dia sama dengan tadi juga. Sama dengan yang kita tengok tadi. Okey, kita ambil dia al-muslimah tu je. Pergi. Orang muslimah tu seorang muslimah. Jadi dia samalah. Isim, marfu', apa ni, fa'il. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Kenapa yang mufrad? Dah. Nampak. Kalau dia musanna, al-muslimatani. Kenapa tak baca al-muslimataini, Ustaz? Kenapa dia tak baca al-muslimataini? Sebabnya, tengok sebab dia. Kita tengok 5 soalan scan. Itu jawapan dia kat sini. Marfu' juga, fa'il juga. So sama lah ni maksudnya, bukan sama dengan yang atas ni. Okey, sama. Jadi sekarang dia marfu' dengan apa? Dengan alif. Kenapa dia marfu' dengan alif? Sebab dia musanna. Jadi kenapa dia tidak al-muslimataini? Al-muslimataini itu mansub atau majrur. Tengok jadual jati kan. Kalau kita tengok jadual jati, kita jumpalah sebab dia tu. Sebab tengok jadual jati, bila marfu' isim, bila musanna dengan alif. Macam tu. Okey, kalau dia jamak pula, al-muslimatu. Al-muslimatu pula. Ramai orang Islam muslimat tu pergi ke masjid muslimat tu. Okey, al-muslimatu. Kita nak bagi 5 soalan scan. Okey. Sama isim, marfu', fa'il juga. Okey, dengan apa dia marfu'? Dengan dhammah. Kenapa dia marfu' dengan dhammah? Sebab dia jamak al-muannas as-salim. Sebab dia jamak muannas salim, bukan jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar tadi, yang tadi dengan waw kan. So itu konsep mudah fa'il. Jadi automatik secara mudahnya semua fa'il mesti ada fa'il. Itu kena faham dulu. Sebagaimana semua mubtada kena ada khabar. Itu wajib. Tak ada kompromi. Okey. Jadi kalau kita kata tukar, kalau kita tengok contoh lah, tengok sini senang. Kita tengok sini. Okey, jumlah ismiyah dia al-muslimatu tazhabu. Jumlah fi'liyah dia tazhabu al-muslimatu. So dalam ni mana fa'il, dalam ni mana fa'il. Dalam jumlah fi'liyah kita belajar tadi ialah jumlah fi'liyah. Al-muslimatu tu fa'il, tazhabu al-muslimatani adalah fa'il. Tadi kan kita buat contoh, tazhabu al-muslimatu adalah, inilah fa'il dia.
Berbeza dengan jumlah ni. Kalau kita terbalikkan, betul dua-dua ke? Boleh guna dua-dua. Nak buat tazhabul muslimatu boleh, al muslimatu tazhabu pun boleh. Dua-dua boleh. Betul. Tak ada salah. Tak kena tembak oleh polis. Okey. Kalau kita buat al muslimatu tazhabu, al muslimatu ni dia jadi apa? Dia bertukar dah ni. Dia bukan fa'il. Dia jadi mubtada. Ingat tak tajuk mubtada? Isim ma'rifah yang berada di awal ayat, maka dia mubtada. Al-muslimatu mubtada. Tazhabu ni kita belajar baru ni apa? Khabar jumlah fi'liyah. Tazhabu ni khabar jumlah fi'liyah. Okey. Sama juga dengan ni al-muslimatani tazhabani. Ni mubtada, ni jadi khabar tazhabani. Al-muslimatu mubtada, yazhabna jadi khabar dia. Jumlah fi'liyah ni jadi khabar dia. Tetapi ingat tak? Tadi kita belajarkan semua fa'il, tak kira duduk mana-mana fa'il pun, semua fa'il kena ada fa'il. So ni fa'il kan? Ni fa'il. So mana dia punya fa'il dia? Walaupun ini jumlah ismiyah. Okey. Tapi setiap fa'il kena ada fa'il dia. Sebab nak membentuk jumlah fa'iliyah tu, dia kena fa'il tu tadi dengan fa'il dia, dengan dhamir dia tu. Okey. So tazhabu dia punya fa'il dia, dia punya fa'il dia ialah ini dia panggil mustatir. Dia ada tazhabu hiya plus ke atas tu, hiya, macam yang kita tulis tajuk khabar gitu. Tazhabani mana pula fa'il dia? Alif tu, alifus naini. Yazhabna mana fa'il dia? Nun niswah. Itulah fa'il dia. Ni tak mustatir, yang ni je mustatir. Okey, mesti ramai yang bertanya-tanya pasal mustatir. Bila sebut pasal mustatir ni sebenarnya taklah banyak, taklah susah pun. Okey, kalau ramai bertanya, mari kita cerita berkait dengan fa'il. Jenis-jenis fa'il. Okey, fa'il ni bila mana dia dhamir, dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Sama ada baris ataupun mustatir. Baris yang nampak, yang tertulis, tersurat, nampak jelas. Mustatir yang tak nampak, tersirat, tapi ada, bukan tak ada. Okey, tak susah. Ramai orang takut dengan tajuk mustatir ni. Sebenarnya mustatir ni tak susah. Saya ada buat satu kaedah, satu formula untuk tatapan anda semua, iaitu tengok bagaimana fa'il dalam jadual ni, dalam tasrif ni. Sebenarnya dia tasrif macam ni yang kita duk hafal, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tu, zahaba, zahabu, zahabat, semua tu kan, tasrif 14. Okey, dalam tasrif 14 ni, kalau kita tengok, okey, yang merah-merah tu, okey, beza untuk fi'il, untuk dhamir. Okey, untuk fi'il madhi kita sudah selesaikan satu-satu. Setiap fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, mana satu yang mustatir, mana satu yang tak mustatir. Okey, sebenarnya fa'il ni, tajuk fa'il ni dia mudah aja. Tengok, mula-mula fokus pada fi'il madhi dulu. Dalam fi'il madhi ni sebenarnya, okey, sebenarnya dua keadaan sahaja yang boleh mustatir. Yang lain semuanya baris, nampak, fa'il dia nampak. Mana? Zahaba dengan zahabat. Ini boleh, bukan wajib. Boleh kita kata tadi kan, al-muslimatu, al-muslimu yazhabu dengan yazhabu al-muslimu. Jadi dia boleh. Dia bukan wajib, boleh pilih lah maksudnya. Sama juga kalau kita buat fi'il madhi, zahaba al-muslimu, al-muslimu zahaba. So dalam zahaba al-muslimu, dia zahaba al-muslimu, fa'il dia adalah al-muslimu. Kalau al-muslimu zahaba, al-muslimu adalah mubtada', zahabar tu adalah khabar jumlah fi'liyah. Tapi dalam zahabar tu ada apa? Ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Adalah mustatir, takdiruhu huwa. Itulah al-muslimu zahabar tu ada huwa. Itu mustatir. Habis tu yang lain-lain, sebenarnya yang mustatir ni dua ni je yang boleh mustatir. Yang lain semuanya baris, nampak. Mana? Tu tengok yang merah-merah tu, alif. Bila huma zahaba, inilah fa'il dia. Yang merah tu semua fa'il dia. Zahabu, waw tu adalah fa'il dia. Zahabat, zahabna, nun niswah. Zahabta, tak tu fa'il dia. Zahabtuma, ni fa'il dia. Tuma, tum, ti, tuma, tunna. Zahabtu,
Tu fa'il dia, zahabna. Habis ni yang ni tak mustatir kau tak lah, sebab ada nampak tu. Supaya awak lebih nampak, saya merahkan pula tu. Ini semuanya baris. Habis yang mustatir ni pening kan, selalu mustatir ni pening. Sampai ke stam STPM bahasa Arab pun masih pening lagi mustatir. Usahakan student SPM. Okey. Sebenarnya tak susah pun mustatir ni. Hanya dua ni je yang boleh mustatir untuk fi'il madhi. Okey. Now kita berpindah ke fi'il mudhari' pula. Dalam fi'il mudhari' yang melibatkan mustatir ni ada 5. Iaitu di yazhabu, tazhabu, tazhabu untuk hiya, tazhabu untuk anta, kemudian azhabu dan juga nazhabu. 5 ni je. Selain daripada tu macam fi'il madhi tadi. Contoh yazhabani, alif husnaini, wawul jamaah, fa'il dia. Alif husnaini, wawul jamaah. Alif ni, nun ni, nun niswah, alif, waw, ya di anti, ya tazhabina. Jangan bertukar dengan al-muslimin pula. Ni fa'il ni cerita pasal fa'il. Muslimin tu isim. Ya, alif, nun lagi. Nampak? Jadi yang ni semuanya baris. Yang merah-merah ni semuanya baris. Itu fa'il lah tu. Merah tu, alif tu fa'il, waw tu fa'il. Tu contoh dia. Okey, yang boleh mustatirnya, yang boleh bicara pasal mustatir untuk fi'il mudhari' ialah okey, kita tengok yang tak wajib. Tak wajib maknanya boleh pilih. Boleh dia jadi mustatir, boleh baris fa'il dia. Yazhabu, tazhabu. Tu mustatir tapi tak wajib. Dua yang tak wajib. Boleh pilih. Nak mustatir ke, nak baris ke, boleh. Fa'il dia maksudnya. Macam contoh tadi lah. Okey, tapi ada 3 yang wajib mustatir. Dalam fi'il madhi tak ada wajib. Sunat dia mustatir ni. Dalam fi'il mudhari' wajib mustatir ada 3. Pertama, kat mana? Anta tazhabu. Ini wajib mustatir. Wajib mustatir. Mana fa'il dia tak ada depan-depan. Memang tak ada. Tak payah carilah. Tak payah fikirlah. Azhabu tak payah fikir. Sebab fa'il dia wajib mustatir. Nazhabu wajib mustatir. Kat mana fa'il dia ustaz? Pada alif ni. Sebab tu dia mustatir. Fa'il ni, okey, fa'il ni dia kena duduk selepas fi'il. Barulah dipanggil baris. Tu baru nampak. Tengok aku rasa tak? Semua lepas fi'il. Yazhabu ni, yazhabani ni. Alif tu duduk lepas yazhabu ni. Waw duduk lepas tu juga, lepas fi'il juga. Tazhabu lepas. Dia duduk selepas. Kalau duduk sebelum, macam alif ni menandakan ana. Duduk sebelum, dia jadi mustatir. Bahkan wajib mustatir. Tu macam tu. Fa'il ni, ingat fa'il ni dia kena duduk selepas fi'il. Tak kira lah selepas tu terus ke, selepas selang baru fa'il ke, tapi yang penting selepas. Itu baris. Tapi kalau fa'il tu kita nampak macam duduk sebelum azhabu, nazhabu, ana, nahnu kan. Ana, nazhabu, nahnu. Ini wajib mustatir. Dia akan jadi mustatir. So 3 keadaan yang wajib mustatir. So itu je lah. Jadi kesimpulannya apa? Simpulannya mustatir ni hanya melibatkan 5 ni sahaja dalam fi'il mudhari'. Dalam fi'il madhi 2 ni sahaja dalam fi'il madhi. Lain pada tu baris. Kalau jumpa ustaz taq'uduna, automatik jadi waw tu adalah fa'il. Yazhabuna, automatik waw jadi. Tazhabani, tajlisani, alif tu adalah fa'il. Tak payah fikirlah. Benda yang tak payah fikir, tak payah fikir. Senang. Sama juga fi'il amar. Fi'il amar lagi mudah. Sebab apa? Dia 6 je fi'il amar ni. Fi'il amar dia 6 je. Tidak ada 14. Safe. Di fi'il amar ialah contohnya izhaba. Izhab. Ini wajib mustatir. Izhab. Jadi yang wajib mustatir ialah 1 wajib mustatir. Izhaba ni alif. Wawul jamaah. Ni merah-merah semua adalah fa'il. Baris bukan mustatir. Senang tak? Yes. Itulah kesimpulannya. Jadi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wa anta hazan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa selepas azan nanti.